Diskusi berkaitan dengan jurang pendapatan di Malaysia sentiasa menjadi perhatian dan banyak sudut yang perlu dibincangkan. Dr. Yusof Syari, pakar ekonomi, penganalisis ekonomi bersama dengan saya pada ketika ini. Doktor, ini adalah isu yang dibincangkan sejak dahulu dan masalah ini tiada penyelesaiannya dan COVID-19 telah menyebabkan jurang pendapatan itu makin melebar dan sukar dasar-dasar dan juga perkara-perkara yang nak mengatasinya diambil kerana kita dalam fasa pemulihan ekonomi. Tapi secara faktanya juga kalau daripada dapatan beberapa kajian mengatakan bahawa 35% hanya 35% pendapatan negara adalah milik pekerja. Yang lain semua milik majikan dan saiz ini makin lama jurang ini makin melebar. Justru di mana kita mencari titik tengah untuk penyelesaian ini dikala kita dalam fasa pemulihan ini di mana segala perancangan dan juga dasar itu bukan mudah untuk dilakukan, doktor? Zul, memang benar sama sekali Zul. Ini isu melibatkan pampasan pekerja ataupun gaji kepada pekerja yang rendah berbanding dengan negara-negara lain. Isu ni dah lama ya, dan isu ni bersifat isu struktural. Kalau nak menanganinya dalam masa, terutamanya dalam konteks sekarang ni, masa ketika mana kita berada dalam pemulihan, memang agak sukar untuk dilakukan perkara tersebut. Ya, kerana ia seperti yang oleh kerana dia ni isu struktural, isu ini, jadi ia memerlukan intervensi jangka masa panjang. Jadi tidak boleh dilakukan dalam masa yang terdekat. Cuma saya melihat dalam kaedah ataupun keadaan yang mana ketika mana kita ni berada dalam proses pemulihan ini, intervensi yang saya nampak yang untuk kita menaikkan CE itu ataupun pampasan pekerja itu mungkin agak sukar ya Zul, tetapi untuk menstabilkan dia supaya tidak turun lebih rendah itu ada potensinya di situ untuk kita lakukan intervensi jangka masa pendeknya, seperti kita boleh gunakan upah minimum, tetapi kita perlu berhati-hati kalau kita nak mengenakan upah minimum kerana segmen upah minimum ni dalam masa pemulihan ni ia perlu bersasar ya. Ia tidak boleh secara menyeluruh keseluruhannya untuk dilakukan kalau nak dibuat upah minimum. Tetapi itu tidak boleh dilakukan pada ketika ini, kena kita perlu bersasar kalau kita ingin lakukan. Dan yang bergerak ke hadapan pada pandangan saya, kalau yang mudah ya untuk kita laksanakan adalah mungkin kita melaksanakan strategi bagaimana pihak majikan dan juga pihak pekerja bersama dengan pihak kerajaan mencapai titik tengah, mencapai kata sepakat yang mana gaji boleh ditingkatkan tanpa intervensi yang drastik boleh dilakukan ya. Mungkin ini memerlukan persetujuan ataupun voluntary ataupun apa saja kaedah. Kerana saya lihat dalam rancangan Malaysia ke-11 ada diterapkan satu kaedah yang mana kerajaan akan memperkenalkan atau mempertimbangkan kaedah yang konsep sharing di Zul di kalangan antara pekerja dan juga majikan. Tapi saya tidak pasti konsepnya bagaimana konsep sharing ini untuk dilaksanakan. Tapi secara dasarnya sudah ada ke arah tersebut. Kerana negara maju seperti negara Korea Selatan, mereka mengamalkan konsep perkongsian ini ya, perkongsian di antara pekerja dan majikan. Doktor, banyak juga perbualan terutama dalam kalangan generasi muda apabila mereka membandingkan gaji minimum contohnya bukan sahaja kepada negara-negara maju seperti Korea Selatan, tapi kita bercerita mengenai negara-negara jiran kita seperti Indonesia ataupun Thailand contohnya, yang mana kadar pertumbuhan dan juga graf itu naik, tidak seperti kita di Malaysia yang mendata sejak beberapa dekad. Jadi justru bagaimana kita nak memahami situasi itu, apa yang betul dilakukan oleh mereka dan apa yang tidak di dalam negara kita, walaupun dasar mengecilkan jurang pendapatan dan juga cerita pasal gaji ini, setiap kali RMK itu dibentangkan, setiap kali itu jugalah ada dasar yang menjurus sepatutnya. Apa kurangnya? Apa yang betulnya di negara lain? Apa yang kurang di negara kita? Ini jawapan yang tidak ada satu jawapan yang konklusif kat sini ya. Saya beritahu. Kalau saya tidak pasti negara lain bagaimana, tapi kalau dari segi dasarnya upah minimum ini dilaksanakan adalah ditetapkan berdasarkan kos sara hidup ataupun kos di sesuatu kawasan ya. Dan sepatutnya Zul ya, upah minimum ini tidak boleh dijadikan satu kadar yang sama seluruh Malaysia. Ia perlu mengikut
kedudukan ataupun keadaan kos di sesebuah tempat ataupun lokaliti. Itu yang paling ideal bagi saya kalau nak dilaksanakan, Bapak. Dan yang jika pada pandangan saya, kita yang pada pandangan kasar saya, yang menyebabkan upah minimum kita agak statik ini disebabkan oleh uh, satu kaedah productivity base, ya, ataupun minimum wages yang disandarkan pada productivity tidak ditekankan di sini, ya. Kalau kita lihat produktiviti kita meningkat saban tahun, tapi pendapat upah minimum kenaikannya mungkin tidak setara dengan produktiviti. Itu perlu dilihat kembali, Zul. Dan yang pasal sama, Zul, perkara yang perlu diubah untuk bercakap tentang papasan pekerja ni, kita tidak boleh lari daripada hakikat bahawa Malaysia ni adalah sebuah negara yang bersandarkan kepada berintensifkan buruh, ya. Bila kita berintensifkan buruh, Zul, pampasan pekerja itu lebih rendah. Saya bagi satu contoh, Zul, ya. Untuk mengeluarkan menghasilkan output yang nilainya 1 juta USD, ya, kita memerlukan 18 orang, Zul. Di Korea Selatan hanya perlukan 7 orang, Zul. Daripada KJMK. Tapi di Korea Selatan papasan pekerjanya, Zul, 49%. Ini satu indikasi yang jelas menunjukkan bahawa kalau nak improve ataupun nak perbaiki keadaan ini, maka kita kena perbaiki struktur ekonomi kita, Zul. Tapi ini seperti yang kita beritahu tadi, ia memakan jangka masa panjang. Tidak boleh lakukan terhad, boleh lakukan pemulihan ini. Doktor, kita tidak boleh melihat kepada perbincangan ini secara berkala saja, kena sentiasa dibincangkan dari masa ke masa dan sentiasa menekan. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama kami pada petang ini. Saya janji ada masa lagi untuk di kelainan waktu.